Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 15 November bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Tindakan undang-undang adalah pilihan terakhir yang akan dipertimbangkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN terhadap peminjam yang gagal membuat bayaran balik pinjaman. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, langkah itu akan diambil selepas semua usaha yang telah dilaksanakan untuk membantu peminjam membuat bayaran balik itu gagal. PTPTN ini sebenarnya begitu mesra dengan peminjam dan sentiasa bersedia untuk membuat rundingan dan perbincangan dalam membantu peminjam membuat bayaran balik mengikut keupayaan keuangan peminjam tersebut. Dia bergantung kepada keupayaan peminjam, keuangan peminjam masing-masing. Tindakan undang-undang merupakan tindakan ataupun pilihan yang terakhir yang akan dipertimbangkan oleh PTPTN setelah semua usaha yang dilaksanakan untuk membantu peminjam membuat bayaran balik ini gagal. Dan dalam tempoh, walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut juga PTPTN memang sentiasa terbuka dan prihatin atas setiap kekangan yang dihadapi oleh peminjam. Justru macam saya maklumkan seperti dalam jawapan sebelum ini, Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wakil Papar Ahmad Hassan di Dewan Rakyat pagi tadi. Sementara itu, sewaktu membalas soalan tambahan Lukanisman Awang Sauni dari Sibuti mengenai sejauh mana kemampuan PTPTN memberi pinjaman kepada pelajar pada masa akan datang, Noraini berkata perkara itu bergantung kepada prestasi bayaran balik pinjaman. Tambahnya, setakat 30 September lalu, PTPTN menerima sebanyak 15.5 bilion daripada 24.6 bilion bayaran balik. Berita seterusnya, 20,025 talian telefon ditamatkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM atas kesalahan mesej spam yang mempromosikan judi dalam talian, pinjaman tidak berlesen dan lain-lain sejak 2018 sehingga 31 Oktober lalu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, langkah itu diambil sebagai usaha mengatasi isu berkenaan mesej spam yang mempromosikan judi atas talian. Ujar beliau, SKMM telah menjalankan audit pengesahan data pelanggan talian telefon Prabaya bagi memastikan semua nombor yang aktif disahkan dengan sewajarnya. Tindakan itu penting bagi mengelakkan nombor-nombor berkenaan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan jenayah termasuklah penipuan dan mempromosi judi atas talian. Tindakan pencegahan yang dijalankan oleh Kementerian melalui SKN juga dengan melaksanakan tindakan sekatan akses atas laman sesawang judi dalam talian. Bermula 2018 hingga 31 Oktober 2021, sejumlah 4,799 laman web judi dalam talian telah disekat berdasarkan permohonan resmi pihak PDRM atas kelangsaran di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Usaha ini akan dijalankan secara berterusan dari masa ke masa berdasarkan permohonan daripada PDRM serta maklumat dan aduan yang diterima daripada masyarakat. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria yang ingin tahu apakah usaha drastik yang dilaksanakan oleh kementerian bagi mengatasi isu mesej spam mempromosikan perjudian secara dalam talian. Datuk Zahidi berkata berdasarkan rekod Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP, tiada sebarang kes penjualan data peribadi dicatatkan oleh syarikat telekomunikasi. Tetapi saya nak terangkan di sini juga kepada Yang Berhormat, dia ada dua. Satu judi dalam negara, satu jadi judi online. Judi dalam negara ni termasuklah Magnum, cabutan undi yang dibuat oleh Kementerian Kewangan, lumba kuda, kasino dan banyak yang terdapat di sekitar Kuala Lumpur dan juga di Genting Highland. Ini judi dalam negara. Satu lagi judi online. Judi dalam negara ni kita ambil duit rakyat Malaysia. Kita ambil duit rakyat Malaysia, siapa main judi dalam Malaysia ni duit rakyat Malaysia. Dan kita cukai. Tetapi judi online ni luar negara. Daripada India, Thailand, Filipina, semua pemain judi di dalam negara. Dan kalau kita tak buat lesen, maka orang dalam Malaysia main judi luar negara, kita tak dapat cukai.
Disebab itulah maknanya kita sekarang ni di bawah Kementerian Kewangan, kita cadang kepada Kementerian Kewangan seperti Muhammad kata tadi, untuk membuat undang-undang atau bil supaya kita kalau boleh kita dapatkan lesen. Sebab ini luar negara, duit orang luar negara kita ambil. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS memaklumkan tiada tambahan kes kolera dikesan sehingga kini selepas satu kes penyakit itu dilaporkan membabitkan seorang wanita tempatan dari daerah Petaling di sini pada 21 Oktober lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Syahri Ngadiman memaklumkan wanita berusia 56 tahun itu telah sembuh sepenuhnya selepas mendapatkan rawatan. Katanya menerusi hantaran Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS, hasil siasatan mendapati pesakit mengalami gejala cirit-birit teruk dan mendapatkan rawatan pada hari yang sama di sebuah fasiliti kesihatan swasta. Kes dirawat sebagai pesakit luar dan diambil sampel najis untuk ujian. Dr. Syahri memaklumkan siasatan lanjut telah dijalankan secara menyeluruh. Namun JKNS tidak dapat mengenal pasti punca jangkitan selain tiada kes baharu diterima sehingga kini. Sejumlah 45 kes kematian COVID-19 dicatatkan semalam, sekaligus menjadikan angka keseluruhan yang maut akibat wabak itu meningkat kepada 29,676 kes. Menerusi data laman COVID Now, ia melaporkan 12 kes membabitkan kematian di luar fasiliti kesihatan atau BID. Kedah merekodkan angka kematian tertinggi iaitu 8 kes, diikuti Pulau Pinang dan Selangor 7, Perak dan Sarawak 4. Kelantan, Sabah dan Terengganu pula catat 3 kes, Melaka dan Kuala Lumpur 2, Johor serta Negeri Sembilan 1 kes. Bagaimanapun tiada kes kematian dilaporkan di Pahang, Perlis, Labuan dan Putrajaya. Manakala 78.4% atau 25,600,780 individu daripada populasi keseluruhan telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Menerusi data yang dikongsikan di COVID Now, seramai 22,297,446 individu atau 95.2% daripada populasi dewasa pula telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Bagi populasi dewasa yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos pula adalah 22,865,060 atau 97.6%. Dalam pada itu, populasi remaja yang sudah lengkap 2 dos juga meningkat kepada 2,512,231 individu atau 79.8% dan seramai 2,735,720 individu atau 86.9% telah mendapat 1 dos. Seterusnya, seorang lelaki menyamar sebagai juruteknik komputer kini diburu polis selepas terbabit dalam kes curi wang daripada sebuah kedai aksesori telefon di Puncak Alam pada Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintendent Ramli Kasa berkata, dalam kejadian pada jam 7.15 petang, suspek berusia lingkungan 40-an dipercayai telah memperdaya jurujual premis berkenaan yang mendakwa seolah-olah turut dipukau. Berdasarkan laporan yang diterima, mangsa didatangi lelaki yang memperkenalkan diri sebagai juruteknik bahagian sistem komputer dari ibu pejabat syarikat berkenaan. Dia kemudian mengarahkan jurujual itu mencetak penyata akaun bagi menyemak hasil jualan dan mengira wang di kaunter yang berjumlah RM750. Sejurus selesai mengira, mangsa meletakkan wang berkenaan di tepi meja kaunter dan kemudian suspek meminta supaya menandatangani beberapa resit dan membuatnya sibuk sehingga merasa seolah-olah sudah dipukau. Jelas Ramli, siasatan awal mendapati menerusi rakaman lita tertutup atau CCTV, suspek memasuki kedai itu menerusi laluan utama dan terus menemui pengadu di kaunter pembayaran. Hasil rakaman CCTV juga mendapati mangsa mengeluarkan wang dari kaunter dan meletakkannya di tepi mesin itu. Susulan kejadian, usaha mengesan suspek masih giat dijalankan pihaknya sehingga kini. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan iaitu mencuri dalam bangunan. Dalam usaha menjamin keselamatan jemaah dan pengunjung, operasi Nyah Cemar dan pembersihan 10 kali sehari dibuat di dalam Masjidil Haram dan sekitarnya di Mekah.
Bagi tujuan berkenaan, ia membabitkan 4,000 pekerja lelaki dan wanita melaksanakan kerja-kerja pembersihan yang diselia 200 kaki tangan kanan. Pada Rabiul Awal lalu, sebanyak 300 operasi telah dijalankan di Masjidil Haram dan kawasan lapangnya menggunakan 2.4 juta liter produk pembasmi kuman dan pembersihan bermutu tinggi. Berdasarkan laporan Arab News yang memetik laporan Saudi Press Agency atau SPA, masjid itu juga disembur 45,000 liter minyak wangi dan 100 wangian pembersih udara digunakan di dalamnya. Sejumlah 500 perkakas dan peralatan digunakan ketika operasi pembersihan dan setiap operasi mengambil masa 25 minit bagi memastikan jemaah tidak diganggu. Pada Rabu lalu, Kementerian Dalam Negeri memperincikan definisi tempat awam yang dibenarkan masuk dengan tanpa pelitup muka. Sumber kementerian itu yang dipetik SPA menyatakan bahawa individu yang sudah divaksin sepenuhnya tidak perlu lagi memakai pelitup muka di tempat awam terbuka seperti di taman dan dataran awam serta di ruang kaki lima. Sementara di tempat awam yang berdinding dan tertutup, walaupun dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh, pemakaian pelitup muka masih diwajibkan dan masih tertakluk kepada arahan penjarakan fizikal. Identiti 34 daripada 68 banduan yang maut dalam rusuhan di penjara Litoral di Bandar Guayaquil telah dikenal pasti pihak berkuasa Ecuador. Selepas urusan berkenaan selesai, mayat mereka yang terbunuh akan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk tindakan selanjutnya. Rusuhan yang dilaporkan bermula pada petang Jumaat berpanjangan sehingga ke Sabtu membabitkan kumpulan bertelagah. Dalam kejadian itu, ia mengakibatkan lebih 25 yang lain cedera. Berikutan insiden itu, 900 anggota tentera telah ditempatkan di dalam dan kawasan sekitar penjara untuk mengawal keadaan. Pada 29 September lalu, rusuhan yang sama berlaku di penjara Litoral yang telah menyebabkan 118 banduan maut. Ia disifatkan sebagai kejadian paling tragis dalam sejarah negara itu. Baiklah, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di media platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui media portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.